Didik TV KPM. Pada segmen Bual Bicara ya Nisa, apakah aktiviti murid kita yang akan mereka laksanakan pada hari ini? Baik. Ada 4 aktiviti ya. Yang pertama ialah murid akan melaksanakan aktiviti sumbang saran berkaitan dengan permainan rampanau melalui pengetahuan sedia ada murid. Baik. Yang kedua ialah murid akan membaca secara mekanis berdasarkan bahan yang telah disediakan. Baik. Dan aktiviti yang ketiga, murid diminta untuk menulis pendapat berkaitan dengan permainan rampanau perlu dikekalkan atau sebaliknya. Jadi kita dengar pendapat murid cikgu pada hari ini. Baik. Sama ada permainan rampanau itu dan permainan terompah tempurung itu perlu dikekalkan ataupun tidak. Ya. Baiklah, kemudian aktiviti yang terakhir ialah murid perlu memberikan maklum balas berkaitan hasil kerja mereka. Baiklah, murid-murid di Google Meet sudah bersedia ya, Cikgu? Mereka dah sedia nampaknya? Wah, Ya, bersemangat. sudah bersedia dan bersemangat sekali anak murid cikgu pada hari ini. Baik. Baiklah, kita teruskan aktiviti kita yang pertama. Cikgu ingin mengetahui berdasarkan pengetahuan sedia ada murid cikgu di Google Meet ini, apakah yang mereka fahami berkaitan dengan permainan rampanau. Baik, siapa yang ingin memberikan maklum balas? Ada yang nak kongsikan, boleh angkat tangan. Ya, Saya dipersilakan. ingin memperkenalkan pendapat saya. Ya, dipersilakan Zembang. Ya, Cikgu. Sukan rampanau ini merupakan sukan rakyat yang popular bagi masyarakat dusun di Sabah. Benar sekali apa yang diperkatakan oleh Zembang. Zembang mengatakan bahawa sukan permainan rampanau ini terkenal oleh masyarakat di Sabah. Ya. Baiklah, siapa lagi yang ingin memberikan maklum balas kepada cikgu pada hari ini? Ada yang nak cuba? Cikgu, saya ingin memberi sedikit maklum balas tentang rampanau. Ya, dipersilakan Jala. Rampanau ialah permainan yang tradisi masyarakat Sabah dan dikenali juga sebagai nama Min Surukut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Tambunan. Ya, terima kasih Jala. Jadi menurut Jala, permainan rampanau juga dikenali sebagai Min Surukut oleh masyarakat di daerah Tambunan. Baiklah, kita teruskan. Cikgu kira kita minta pendapat murid cikgu yang terakhir. Okey, dipersilakan. Siapa? Siapa nak cuba? Cikgu, saya ingin mencuba. Ya, dipersilakan Kati. Rampanau ini diperbuat daripada dahan pohon sagu, kayu keras dan 2 batang buluh yang dijadikan khas bagi menggantikan sepasang kasut dengan ketinggian 3 meter hingga 10 meter. Diameter saiz pemegang pula mestilah dapat digenggam oleh tapak tangan. Baiklah, terima kasih Kati. Jadi menurut Kati, rampanau itu diperbuat daripada pohon dahan sagu ataupun daripada pohon buluh. Ya. Jadi Baik. besarnya lebih kurang, ketinggiannya lebih kurang 3 meter hingga 10 meter. Wah, Ya, tinggi. begitu ya Kati. Baiklah, oleh itu kita telah mengetahui serba sedikit maklumat berkaitan dengan permainan rampanau. Ya. Jadi untuk itu cikgu minta murid cikgu di Google Meet dan juga di rumah boleh merujuk buku teks pada halaman 20 dan 21. Buku Ya. teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Baiklah Nisa, cuba Nisa tunjukkan halaman 20 dan 21. Ya. Ya, pada halaman tersebut ada menyatakan tentang gerakan kakimu berkaitan dengan permainan rampanau dan juga terompah tempurung. Okey, Baik. baiklah Nisa, kita teruskan. Jadi kita mulakan yang pertama, aktiviti kita yang pertama memberikan maklum balas. Yang kedua ialah aktiviti membaca secara mekanis. Baiklah, siapa yang ingin membaca secara mekanis untuk petikan yang pertama? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Saya untuk membaca buku pertama. Ya, baiklah, dipersilakan Putri. Rampanau popular dalam kalangan masyarakat dusun, terutamanya di daerah Tambunan, Keringau dan Ranau di Sabah. Walaupun fungsi utamanya adalah untuk menyeberangi sungai, parit atau kawasan yang becak pada suatu masa dahulu, namun alat ini juga merupakan sejenis permainan yang mempunyai unsur hiburan dan keseronokan. Rampanau dapat mencerminkan nilai dan norma kehidupan masyarakat. Ketika pesta keamatan,
Rampana merupakan acara wajib yang dipertandingkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk tempatan. Baiklah, terima kasih Putri. Putri yang telah membuat bacaan secara mekanis. Yang mana tahniah Putri, cikgu nak ucapkan kepada Putri kerana telah membuat bacaan yang sangat jelas dari segi intonasi yang sangat bersesuaian serta nada yang sangat tepat. Jadi, untuk itu, menurut maklumat yang telah dibacakan oleh Putri sebentar tadi, Rampano ini memang popular oleh masyarakat dusun. Jadi, mereka bukan saja, Rampano ini bukan saja berfungsi untuk menyeberangi sungai, parit dan juga kawasan becak, tetapi mempunyai unsur hiburan dan keseronokan. Dan begitu juga mencerminkan nilai dan juga norma kehidupan masyarakat. Jadi itu adalah antara yang terdapat maklumat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Baik, cikgu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada petikan yang kedua. Siapa yang ingin menonjolkan bacaannya? Dipersilakan. Cikgu, Ya. saya ingin membacakan petikan yang kedua, cikgu. Baiklah, dipersilakan Kati. Bermain permainan sukan rakyat ini boleh meningkatkan kecerdasan kinestetik. Cabaran utama dalam permainan ini adalah untuk mengawal keseimbangan badan, kekuatan dan kelenturan otot. Pemain yang jatuh daripada Rampano lebih daripada 3 kali dianggap kalah. Bagi memastikan sukan ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, permainan ini telah dijadikan sebagai permainan rasmi yang disenaraikan dalam sukan rakyat di Sabah. Baiklah, terima kasih Kati. Begitu juga dengan Kati telah membuat bacaan secara mekanis dengan jelas, sebutan dan juga intonasi dan nada yang sangat bersesuaian. Baik, tahniah kepada Kati juga. Jadi, dalam pembacaan Kati sebentar tadi, permainan sukan rakyat iaitu permainan Rampano tadi boleh meningkatkan kecerdasan kinestetik. Apa itu kecerdasan kinestetik? Kecerdasan kinestetik itu ialah kemampuan kita menggunakan seluruh anggota tubuh badan. Jadi ada banyak cabaran dia, Nisa. Cabarannya ialah permainan ini untuk mengawal keseimbangan badan, kekuatan dan kelenturan otot. Dan untuk masyarakat ini permainan ini tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Jadi mereka telah menyenaraikan permainan sukan Rampano ini kepada permainan rasmi oleh masyarakat di Sabah. Baiklah, kita teruskan dengan pembacaan yang ketiga. Siapa yang ingin mencuba untuk terompah tempurung? Silakan. Cikgu, saya ingin mencuba untuk membaca petikan tersebut. Ya, dipersilakan. Terompah tempurung. Terompah tempurung merupakan antara permainan sukan rakyat yang masih popular pada masa ini. Cara bermainannya adalah dengan meletakkan kaki di atas tempurung. Ibu jari kaki menyepit tali dan tangan pula perlu mengawal tali ketika kaki digerakkan. Permainan ini bukan sahaja bersifat menyeronokkan tetapi dapat menyihatkan tubuh badan dan meningkatkan kekuatan fizikal otot tangan dan kaki. Terima kasih, terima Jala. kasih Jala. Jala juga ya Nisa, kita nampak Jala sebut satu persatu dengan sangat jelas. Jadi ni Jala pun cikgu nak berikan ucapan tahniah pada hari ini ya Jala. Baiklah, kalau Nisa nak kenal tempurung, terompah tempurung ialah cuba Nisa lihat di atas meja itu. Ya, itu yang kita panggil sebagai terompah tempurung. Murid-murid di rumah nampak ya. Jadi terompah tempurung juga adalah satu permainan sukan rakyat yang sangat popular juga. Jadi cara mereka bermain tu ialah ibu jari kaki tadi menyepit pada tali dan tangan pula dia akan mengawal tali ketika kaki digerakkan. Jadi permainan ini bukan saja dia bersifat menyeronokkan tetapi menyihatkan tubuh badan dan meningkatkan kekuatan fizikal otot tangan dan juga kaki Nisa. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Cikgu Kira petikan yang terakhir. Siapa lagi yang belum membuat bacaan? Silakan. Dipersilakan. Cikgu rasa Zembang belum lagi. Okey Zembang? Ya, cikgu. Ya. Semasa bermain, akan terjadi pengecutan otot terutama di bahagian bawah kaki dan perut yang mengakibatkan kekuatan otot meningkat.
Semakin kerap dimainkan, semakin tinggi daya tahan otot, tangan dan kaki terhadap rintangan. Selain itu, emosi dan kesabaran dapat dipupuk. Pemain harus bersabar dan terus mengawal keseimbangan badan ketika berdiri dan melangkahkan kaki sedikit demi sedikit sehingga tiba di garisan penamat. Baiklah, terima kasih Zembang. Tahniah juga kepada Zembang. Sama jugalah keempat-empat anak murid cikgu tadi telah membuat bacaan secara mekanis, itu secara kuat dengan intonasi sebutan yang jelas. Ya, baik. Baiklah Nisa, kita telah pun mengetahui permainan terompa tempurung dan juga permainan rampanau. Apa kata Nisa, cikgu perlukan pendapat murid-murid cikgu sama ada permainan rampanau ini dan juga terompa tempurung untuk kita kekalkan ataupun kita pinggirkan dia. Okey, baiklah. Kita berikan ruang kepada murid cikgu di Baik. Google Meet untuk melaksanakan hasil kerja mereka. Boleh, Jadi cikgu. mereka perlu menulis pendapat mereka pada papan tulis mini. Papan tulis Aha. ni. Baiklah. Kita berapa lama nak bagi masa pada mereka? Cikgu 1 minit? berikan 2 masa minit? 1 minit atau 1,5 minit lah 1 Nisa. minit 30 saat. Murid-murid di baiklah. rumah pun boleh tuliskan Boleh, juga. boleh. Mereka pendapat juga boleh. masing-masing. Baik. Baiklah. Mereka juga boleh menulis pendapat masing-masing berkaitan dengan permainan rampanau dan juga terompa tempurung ini. Wah, menarik sungguh. Nisa pernah bermain permainan tradisional? Pernah cikgu? Antara aktiviti yang wajib dilakukan ketika kita pulang ke kampung. Oh, bestnya Nisa. Tak lama lagi kita nak pulang berhari raya kan Nisa? Ya. Jadi apa permainan yang Nisa suka? Saya suka permainan congkak, cikgu. Permainan congkak. Kenapa Nisa suka permainan congkak? Apabila kita pulang ke kampung, kita akan bertemu dengan sepupu, saudara mara. Jadi kami sentiasa menghabiskan masa bermain permainan congkak. Kadang-kadang cikgu sampai berebut-rebut nak bermain. Nisa, betul lah kan. Cikgu pula Nisa. Walaupun Nisa tak tanya cikgu, cikgu jawab je lah ya. Saya nak tahu juga nak tanya. sebenarnya. Cikgu suka permainan terompah gergasi lah Nisa. Wah, supaya dalam permainan terompah gergasi itu perlukan kerjasama antara pemain. Kerana persamaan hayunan kaki itu Nisa. Jadi ada kerjasama antara pemain itu. Ya, setiap permainan tradisional kan cikgu ada cabaran yang masing-masing. Betul tak cikgu? Ya, benar sekali apa yang telah diperkatakan oleh Nisa, ada cabarannya tersendiri. Contohnya kalau permainan terompah tadi seperti yang telah diperkatakan oleh Zembang. Ya. Kalau kita lihat apa yang Zembang perkatakan tadi perlukan kesabaran. Kalau kita tak sabar Nisa, habis kita Nanti terjatuh. Kita kalah jatuh Nisa. Baiklah cikgu, saya rasa masa yang kita berikan kepada murid-murid kita hampir sahaja tamat. Ada tak yang dah siap memberikan pendapat anda berkaitan dengan permainan tradisional rampanau atau terompa tempurung ni perlu dikekalkan ataupun kita pinggirkan sahaja. Murid-murid di rumah bagaimana dengan jawapan anda? Ada yang sudah bersedia? Jom cikgu kita sama-sama cuba semak. kita lihat dahulu Nisa. Cuba mereka angkat papan tulis mini yang telah mereka laksanakan. Cikgu nak tengok tulisan mereka dulu Nisa. Baik. Baiklah. Jala pun sudah siap. Zembang pun sudah. Kati pun sudah. Putri punya tu saya ingat sikit Putri, ke tengah sikit. Dah tengah siap ke sikit. belum? Okey, baiklah. Mereka sudah pun melaksanakan keempat-empat murid cikgu telah pun siap. Jadi, mari kita minta murid cikgu yang pertama untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Dipersilakan. Siapa ya murid cikgu yang pertama? Cikgu, izinkan saya untuk memberikan pendapat. Ya, dipersilakan Putri. Baiklah, permainan rampanau merupakan permainan tradisi masyarakat Sabah yang perlu dipertahankan kerana permainan ini merupakan warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Ya, baik. Jadi, maknanya pendapat Putri, permainan rampanau ini perlu dipertahankan kerana merupakan Warisan turun-temurun Baik. masyarakat mereka. Baiklah, kita pergi kepada murid cikgu yang kedua. Siapa murid cikgu yang kedua? Cikgu, saya ingin mencuba untuk memberikan pendapat saya. Baiklah, dipersilakan Zembang. Pada pendapat saya, permainan rampanau perlu dipertahankan kerana permainan ini merupakan lambang masyarakat Malaysia kaya dengan kebudayaan dan keseniannya.
Baiklah, terima kasih Zembang. Jadi benarlah seperti apa yang diperkatakan oleh Zembang bahawa permainan tradisional ini memberikan satu lambang kepada negara kita yang mempunyai nilai kebudayaan dan keseniannya. Betul. Baik, jadi perlu dipertahankan tidak tadi Zembang? Perlu dipertahankan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada murid cikgu yang ketiga. Siapa pula nak mencuba? Siapa pula? Cikgu, Okey. izinkan saya untuk melaksanakan tugasan berkaitan permainan terumpat tempurung saya pada hari ini. Ya, dipersilakan Jala. Pada pendapat saya, permainan terumpat tempurung perlu dipertahankan kerana permainan tersebut sangat unik dan terunggu serta dapat dimainkan oleh generasi kini. Baiklah, terima Perlu kasih dipertahankan, Jala. cikgu. Jala mengatakan bahawa perlu dipertahankan kerana boleh dilihat dimainkan untuk generasi pada masa kini. Ya, Jala juga menyebut permainan unik, cikgu. Unik dan Baik. sangat unggul. Memang benarlah apa seperti yang diperkatakan oleh Jala sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga anak murid cikgu ni semuanya perlu dipertahankan. Bagaimana dengan pendapat murid cikgu yang terakhir? Dipersilakan. Saya cikgu, terima kasih. Permainan terumpat tempurung perlu dipertahankan kerana dapat menyihatkan tubuh badan dan meningkatkan kekuatan fizikal otot tangan dan kaki. Baik, terima kasih Kati. Jadi Kati juga perlu dipertahankan untuk menyihatkan tubuh badan dan juga otot tangan dan juga kaki. Itu kaitan dia dengan tajuk kita gerakkan kaki tadi Nisa. Ya, betul cikgu. Nampaknya murid-murid kita sebulat suara ya cikgu perlu dipertahankan. Adakah murid cikgu di luar sana juga bersetuju dengan pendapat murid-murid cikgu dalam talian? Baiklah cikgu, setelah kita melihat pembentangan dan perkongsian masing-masing, berapa markah ataupun ganjaran nak diberikan kepada murid-murid kita cikgu? Sudah tentulah cikgu nak berikan 5 bintang kepada murid cikgu pada hari ini. Semua dapat 5 bintang ya cikgu. Ya, Nisa. Baik, saya akan bantu cikgu untuk berikan markah kepada murid kita pada hari ini. Ya, baiklah. Untuk Jala 5 bintang, untuk Putri pun 5 bintang, Putri pun 5 untuk bintang. Kati pun sama dan Zembang pun sama. Jadi pada hari ini cikgu nak ucapkan tahniah kepada keempat-empat murid cikgu sebentar tadi. Didik TV KPM